Sini. Sini. Isi balik. Ha? Sana. Sini. Dia gantung. Sini. Jangan confuse. Saya pun confuse. Ni pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Safinatun Najah. Moga-moga dengan pengajian ini akan menjadikan kita hamba Allah yang semakin bertakwa kepada Allah, dan hasil daripada takwa itulah akhirnya Allah mengurniakan kepada kita akan syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengasas ataupun mudir kepada mahad ini, madrasah ini, iaitu Cik Mak Ai kita, dan seluruh ahli jawatan kuasanya yang terlibat dalam menjayakan setiap majlis dan aktiviti keagamaan yang ada di sini, dan kepada para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung lagi. Kalau tak silap saya, masih lagi kita sambung berkenaan dengan Alhamdulillah, kan? Betul? Jadi kita nak sambung hari ini berkenaan dengan rukun Alhamdulillah dan juga jenisnya. Kalau kat kitab tu, itulah kataan Alhamdulillah tu. Tetapi apa yang saya sebutkan jagi ni, dia tak ada tulis dalam kitab kita ni. Itu sebagai huraian dia ataupun syarahan dia. Baik, Alhamdulillah ni dia ada rukun dia. Apa makna rukun? Rukun bermakna imat. Imat tu maknanya tiang. Rukun maknanya tiang. Apa makna tiang? Apa kaitan dengan tiang? Ibaratnya sebuah itu macam sebuah bangunan lah. Maka bangunan itu boleh berdiri tegak
ataupun kukuh, itu kerana tiangnya. Maka barulah bangunan tu boleh berdiri. Begitu juga kalimah alhamdulillah ni, dia ada rukun dia, ada tiang dia. Maka cukup rukun dia baru sah alhamdulillah tu. Kalimah tu baru sah. Bila sah boleh pahala. Kalau tak sah tak boleh pahala. Jadi nak tengok, kita nak main sebut je alhamdulillah ni jadi ibadat ke tak jadi ibadat. Nak kena tengok tak? Jadi rukun dia ada 5. Rukun alhamdulillah ni ada 5. Yang pertama hamidun. Hamidun. Hamidun tu maksudnya makhluk atau orang yang memuji. Makhluk yang puji tu dipanggil hamid, yang memuji. Siapa yang puji tu dipanggil hamidun. Yang kedua, rukun kedua mahmudun atau mahmud. Ada orang nama Mahmud Mahmudun. Mahmud tu maksudnya yang kena puji. Yang kena puji. Siapa yang kena puji sini? Allah. Jadi maksudnya puji ni mesti kena ada orang yang puji, dan mesti ada yang kena puji. Yang kena puji Allah lah. Takkan dia puji tapi tak kena kat siapa-siapa. Dia puji kepada Allah. Maka Allah tu mahmudun. Yang ketiga, rukun ketiga mahmudun bihi. Mahmudun juga tapi tambah belakang bihi. Mahmudun bihi. Maksudnya yang dipuji dengannya, iaitu cara macam mana dia puji. Yakni maksudnya yang dipuji, cara dia memuji itu dengan lisan, yakni dengan lidah. Mesti dengan mulutnya lah, dengan lidah. Sebab tu puji ini mesti dengan lafaz. Tak sah pujian itu kalau dalam hati sahaja. Sebab tu kena lafaz. Alhamdulillah kena sebut dengan lidah, dengan mulut. Yang keempat, mahmudun alaihi. Mahmudun alaihi, yang dipuji ke atasnya, iaitu nikmat yang dipuji. Nikmat apa yang kita puji? Itu kena ada tak? Yang keempat, mahmudun alaihi. Nikmat apa yang kita puji? Yang kelima, yang terakhir, sirah. Sad ya ghain ta marbutah. Sirah atau ejaan Rumi SIGHAH. Sirah, iaitu ucapan. Sirah ni lafaz, ucapan pujian. Seperti kita mengucapkan alhamdulillah, sebut alhamdulillah. Jadi inilah 5 rukun hamdalah, rukun puji. Jadi bila ada 5 ni, barulah puji tu dikira sah dan boleh pahala. Kalau 5 ni tak cukup, ada 4 je, tak jadi. Contohnya, mesti ada orang yang memuji. Orang yang puji tu mesti ada. Takkan tak ada siapa puji, tiba-tiba ada pujian. Mana ada? Mestilah ada orang yang puji. Kemudian mesti puji tu kena pada siapa yang dipuji. Yang dipuji di sini maksudnya Tuhan, Allah. Takkan kalau dipuji ke benda lain tak boleh. Bolehlah pahala, tapi tak sama pahala dengan memuji Allah. Muji Allah ni jadi ibadat. Kalau puji makhluk, dia tak masuk dalam ibadat lagi. Dia cakap comelnya kucing ni, gitu je lah. Bolehlah pahala tak puji makhluk Allah. Tapi kalau puji Allah, lebih lagi. Yang ketiga, yang tadilah mahmudun bihi tadi tu, iaitu memuji dengan lidah. Mesti dengan mulut. Tak boleh puji dengan dalam hati. Nak sebut alhamdulillah tapi dalam hati. Bolehlah sebut tapi tak dapat apa-apa lah. Nak sebut yang boleh pahalanya jadi ibadat, kena puji dengan lidah, dengan lafaz. Yang keempat, yang tadi kita sebut mahmudun alaih, itu atas nikmat. Apa yang dipujinya? Nikmat apa? Kena ada nikmatnya. Takkan puji kosong je. Mesti atas sebab apa dipuji? Nikmat apa yang dipuji? Nikmat ilmu ke, nikmat melihat ke, nikmat mendengar ke, apa-apa nikmat lah, asal nikmat. Nikmat kekayaan ke, nikmat hidup ke, puji.
Dan terakhir tadi tu sirah. Sirah tu maknanya lafaz perkataan, iaitu Alhamdulillah. Cumalah bahagian sirah ni saya nak sama-sama kita perhati tengok, sebab ada orang banyak buat silap. Baik. Pertama sekali dalam masalah zikir, zikir pas sembahyang ke, wirid ke, sebut biar jelas, sebut biar betul. Banyak kadang-kadang orang pun dia buat sebut macam malah-malah. Tahu? Sebab pun malaikat nak tulis apa tak tahu. Benda apa sebut ni? Nak bagi pahala pun payah. Tak jelas. Lam. Kalau budak kecil boleh tak? Kan? Pelak-pelak lagi kita besar lah kan? Maka sebut Alhamdulillah. Nak biar sebut tu jelas. Kemudian bagi clear elok, kalau bahagian zikir sahaja lepas habis sembahyang, kalau sebut tak betul, taklah sampai berdosa, melainkan dia buat main baru berdosa. Tapi kalau dia bukan buat main, tapi memang sebut dia tak betul, tak boleh pahala lah. Tapi kalau dalam sembahyang, bukan setakat tak boleh pahala, batal sembahyang. Bila batal sembahyang, tak ada sembahyang. Bila tak ada sembahyang, balik jumpa Allah, kosong, sembahyang tak ada. Dan kalau sembahyang tak ada, gimana? Surga ke neraka? Neraka. Punca sebab satu kalimah. Jangan main-main. Sebab apa? Sebab Alhamdulillah ni kan ada dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah pula rukun qauli dalam sembahyang. Maksud rukun qauli, dia barang wajib. Ayat lain kalau silap, ayat selepas Fatihah, waladhalin amin, lepas tu kita baca surah lah. Surah tu kalau silap daripada ayat pertama sampai ayat 10 pun tak batalkan sembahyang lagi, sebab itu kan wajib. Tapi main dengan suratul Fatihah, dia wajib. Dia ada rukun qauli ni ada 5. Salah satunya Fatihah, iaitu barang yang wajib daripada mula ayat pertama sampai ayat ke-7 mesti betul semua, tepat semua, makrahnya kena betul. Pertama sekali orang kadang-kadang setengah tu dia baca bunyi alif kat depan tu al tak jelas. Alhamdulillah. Mana betulnya? Alhamdulillah. Al tu biar jelas tu. Kan? Sama ada jadi imam ke atau jadi makmum, tak kira siapa-siapa, semua kena. Kan? Sebab apa? Sebab wajib atas setiap orang. Baik. Kemudian al tu dah betul lah. Ada dia tambahan bunyi lain pula. Selalu orang duk salah. Dia sebutnya mana? Alhamdulillah. Ada bunyi le. Mana ada le? Alham. Alif atas, lam mati, al masuk ha hidup atas. Jadi alham. Alham. Ni alham. Ni. Banyak tak? Cara tarik belagu tu memang sedap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alham. Nak pergi mana alham? Kalau bahagian zikir pas sembahyang, tak apa lah. Bukanlah tak apa, tapi tak boleh pahala lah, rugi je lah. Tapi kalau dalam sembahyang, bukan sakat tak boleh pahala, tak sah sembahyang, lagi berat. Alham. Tak mau. Alham. Kalau tak payah, praktikkan lah. Balik rumah tu praktik, duduk depan cermin, alham. Gitu. Sampai boleh. Sebab ni barang wajib, ni bukan barang main-main. Alham. Kemudian yang ketiga, ha ni ada dua dalam bahasa Arab ni, dalam huruf-huruf Arab. Huruf hijaiyah, ha ni ada dua jenis. Satu disebut sebagai ha pedas, satu lagi disebut sebagai ha tegas. Ha pedas, ha tegas, lain. Kalau ha pedas, ha yang nganga tu, kenapa dipanggil pedas? Macam bila kita makan pedas, kan? Makan pedas, terasa pedas, kita pedas. Itu ha pedas. Dia ada hamas. Kalau kita mengaji makhraj dalam bab huruf, dia dipanggil ada hamas dia. Hamas ni maksud keluar angin, gitu. Keluar angin ke atas dengan ke bawah. Ke bawah lain. Nampak? Ha. Tapi satu lagi ha simpul, macam lubang hidung tu, duduk gitu.
Ha simpul tu ha tegas. Ha tegas ni dia tak ada angin. Ha gitu. Tegas, nama pun tegas. Ha. Ha ha ha. Beza. Tapi yang dalam alhamdulillah ni ha dia bukan ha tegas, maka tak boleh baca alham. Dia kena baca alham. Ha, dia ada angin dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ham. Ha tu. Nah, kita buat lebih kurang aja. Kita buat lebih kurang dengan agama Allah, takut-takut Allah pun buat lebih kurang dengan kita nanti hari akhirat. Lepas tu jangan buat lebih kurang. Kena buat betul-betul. Sebab ini bab ibadah. Tu pentingnya ilmu. Kelebihan mengaji. Kan? Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang mengaji dengan orang tak mengaji? Orang mengaji baru tahu beza. Oh, ada beza punya. Dia kata. Ya ke? Ya ni. Baru tahu, tak apalah. Baru tahu pun kurang-kurang tahu. Daripada tak mengaji, daripada ke muda sampai ke tua, lah kali kiok, game over, masuk dalam tanah. Kan? Apa pun tak tahu. Sampai malaikat lah kali bagi tahu. Tak ada semayang ni masa hidup. Tak semayang apanya dia kata. Saya semayang kat masjid, kat surau. Kan, saya datang semayang belakang tu imam. Yalah belakang tu imam, kalau depan tu imam tu dah lain. Kan? Lihat kali betul dah kamu semayang tapi tak sah. Berapa salah sebut. Lah ya ke? Mau nak ya ke dalam kubur tak boleh tak? Dia kata naik balik boleh tak? Dia kata tak boleh dah. Habis dah nyawamu. Dah masa hidup buat benda. Buat kuih raya dia kata. Bukan kesalah kuih raya. Nah, tapi mengaji agama tu lebih mustahak. Nah, lebih utama. Boleh? Nah? Baik. Itu selesai rukun hamdalah. Jadi itu antara kesilapan yang dibuat lah. Yang lain-lain tu tak ada masalah sangat. Du tu dal. Lidah atas, lidah kita tekan gusi atas. Bukan gusi atas, belakang gusi atas. Belakang gusi belakang gigi atas. Gigi depan atas, letak lidah kita situ. Da alhamdu. Dia beza du dengan du. Lain. Dia macam ada sikit lah. Bukan dadu, dadu. Itu yang sebenar makrah dia. Dadu. Alhamdulillah. Lillah. Lillah ada sabdu. Jangan lillah. Alhamdulillah. Ada kalau alhamdulillah dia tak ada sabdu. Lillah. Ada hanjut. Lillah. Alhamdulillah. Bau sepatah tu. Tak sampai Rabbil Alamin lagi. Apatah lagi waladolin. Nah, bau sepatah tu jenuh dah. Kena mengaji kan. Cik Mak kita buat macam-macam kelas ada. Kan? Kelas mengaji ada, kelas bahasa Arab ada. Tinggal lagi kita nak ke tak nak aja. Tu. Baik. Selesai rukun hamdalah. Selesai dah. Kita masuk pula jenis hamdalah. Alhamdulillah ni dia ada jenis-jenis dia juga. Jenis pula kita nak belajar. Okey, baik. Saya bagi tahu dulu, nanti baru saya terang. Jenis hamdalah ni dia ada 4. Ada 4. Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Nanti saya terang apa tu qadim. Jangan pening lagi. Dengar dulu. Puji qadim bagi qadim. Itu yang pertama. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Qadim, hadis. Puji qadim bagi hadis. Yang kedua. Yang ketiga, terbalikkan yang kedua tu. Puji hadis bagi qadim. Tadi qadim hadis. Ini hadis qadim. Terbalikkan. Yang keempat, last sekali. Puji hadis bagi hadis. Sama-sama hadis. Hadis, hadis. Boleh? Jadi qadim, qadim, qadim hadis, hadis qadim, hadis, hadis. Boleh? Jangan terbalik-balik silap pula. Okey.
dah selesai 4 tu baru saya terang satu-satu. Pertama, apa makna qadim? Makna qadim dulu. Qadim itu ialah qadim itu ialah pelaku sifat yang bersifat dengan sifat kidam. Qadim ni asal perkataan dia kidam. Qadim asal perkataan dia kidam. Saya buat slow-slow ni. Kidam. Jadi kidam tu sifat. Yang memiliki sifat kidam dipanggil qadim. Boleh faham eh? Kidam tu sifat dia. Orang pula ni lah yang bersifat dengan sifat kidam ni dipanggil dia qadim. Boleh faham? Ke pening? Payah ustaz ni, apa qadim kedim apa benda pula ni. Saya buat contoh lain. Makan. Ambil nasi masuk mulut, makan. Makan tu sifat. Orang yang makan tu kita panggil apa dia? Pelahap, bukan? Pemakan. Orang yang makan, pemakan lah. Jadi orang tu pemakan, yang sifat dia makan. Contoh lagi, berlari tu sifat. Orang yang berlari tu pelari. Jadi pelari itulah qadim, lari itulah kidam. Macam tu. Boleh faham eh? Jadi kidam tu pula apa dia? Dah faham dah. Qadim pelaku pada sifat kidam. Kidam tu apa dia? Kidam ni sifat 20. Dalam kitab ni tak mengaji sifat 20 sebab dia fiqh. Itu mengaji dengan ustaz lain. Ustaz apa nama? Nazmi rasanya. Baik. Kidam ni, maksud kidam ialah tak ada permulaan. Tu maksud kidam. Makna bahasa Melayu dia panjang, bahasa Arab pendek kidam. Kidam artinya tidak ada permulaan. Siapa tak ada permulaan ni? Allah. Allah je tak ada permulaan. Lain daripada Allah semua ada permulaan. Kuliah kita ada permulaan. Tadi belum mula, sekarang baru mula. Ada permulaan. Allah tak ada permulaan. Hidup kita ada mula. Dulu kita tak ada, sekarang baru ada. Kan? Mata kita ada permulaan. Dulu tak nampak, sekarang baru mula nampak. Semuanya ada permulaan. Setiap yang bernama makhluk ini semuanya ada permulaan. Allah tak ada permulaan. Maka Allah lah yang bersifat dengan sifat kidam. Boleh? Jadi qadim tu siapa? Dah pening dah dia. Qadim tu yang bersifat dengan sifat kidam. Siapa yang bersifat kidam ni? Allah. Jadi Allah tu qadim. Qadim tu Allah. Dia bukan tak faham, tapi takut nak jawab. Tak apa, jangan risau. Salah jawab tak kena rotan. Tu budak tafiz. Ada kan? Jangan risau. Salah atas tanah ni tak apa, jangan salah bawah tanah. Atas ni Ustaz Syakir, dia tanya, kita tak boleh jawab. Tak apa, kan? Keluar Syakir boleh makan mi goreng. Tak ada masalah. Tapi kalau dalam tanah, K juga belakang dia, muka nakir. K juga belakang nama dia. Tapi kalau muka nakir yang tanya dalam tanah, tak boleh jawab, tak payah kata mi goreng. Maka apa tak boleh? Makan tanah. Makan dia punya sebat. Sekali dia sebat, 7 petala bumi tenggelam. Jadi sebelum kita menyesal dalam tanah, lebih baik menyesal di atas tanah. Atas tanah tak boleh jawab, tak apa lagi, belajar. Tak boleh jawab, boleh tanya, boleh ni, belajar lagi. Dalam tanah tak boleh jawab, tak boleh dah nak tanya. Dia pesan ke cucu dia, untuk meninggal nanti selit telefon tepi ni, dekat dalam kain kapan. Apa tu? Nak, kalau tok tak boleh jawab, tok nak SMS lah, dia kata. Katalah cucu buat sungguh. Masuk dalam kubur, marah buka, malaikat tanya. Dia pun cari mana Ustaz Syakir. Dia pun telefon, Assalamualaikum Ustaz. Tanya. Ni tak tahu, dia tanya, marah buka. Tak payah kata dia nak tanya saya. Nama dia naik, saya tak angkat dah telefon. Apa nak angkat, kawan mati dah.
Apa salah mati telefon lagi? Jadi nak ceritanya, maksudnya memanglah tak jadi macam tu. Tapi nak cerita maksud dia, dalam kubur tak ada siapa boleh tolong kita. Atas kubur orang ramai boleh tolong kita. Sebab kehidupan sana lebih susah. Atas ni susah-susah kita, PKP, duit tak ada apa semua, takkan orang lain nak biarkan kita kebuluran. Orang bagi kita makan. Susah-susah tu tengok orang gila. Mana ada gaji, mana ada kerja, tapi makan buncit perut. Air dua-dua belah tangan pegang. Satu teh air, satu Milo. Ada gila. Kerja tak ada, gaji tak ada, rezeki insya-Allah ada. Tapi duduk dalam tanah, mana siapa boleh tolong? Agung pun kalau dalam tanah tak ada siapa boleh tolong dia. Kan? Sultan, Dana Menteri masuk dalam tanah, timbalan dia tak boleh tolong. Nasihat dia tak boleh tolong. Bodyguard atas bumi ni, bodyguard lambat lah keliling. Sekali nak pergi mana, konvoi kat 4-5 motor polis ada duduk depan. Atas bumi, dalam bumi, konvoi mana? Tak ada konvoi lah, mau sorang-sorang lah. Dan kalau mereka jawatan besar pun sorang-sorang, apatah lagi kita orang biasa. Tu. Jadi kita mengaji biar sampai faham. Jadi Qadim tu Allah, selesai. Kemudian tinggal tepi kejap Qadim tu. Hadis pula. Hadis tu sifat. Macam tadi kan. Hadis tu pelaku sifat macam Qadim juga. Sifat dia hudus. Jadi hudus tu sifat, yang bersifat dengan sifat hudus tu hadis. Faham Beza baris dia, satu hu, satu ha. Hudus, hadis. Baik. Hudus tu macam makan, hadis tu macam pemakan. Hudus tu macam berlari, hadis tu pelari. Jadi hadis yang pelaku sifat, sifatnya hudus. Hudus tu apa makna? Makna hudus ialah baharu. Makna dia. Kita pergi satu-satu step ilmu. Saya buat ni slow-slow. Hudus maknanya baharu. Baharu pula apa makna dia? Makna baharu iaitu berubah-ubah. Saya ulang hadis hudus itu maknanya baharu, baharu itu maknanya berubah-ubah. Berubah-ubah. Siapa punya sifat ni? Itu sifatnya makhluk. Kullu ma siwallah. Selain daripada Allah bersifat dengan sifat hudus, yakni berubah-ubah. Kita semua berubah-ubah, betul tak? Siapa sini daripada muda sampailah tua macam tu juga? Tak berkedut muka? Tak ada. Lepas tu jangan mudah percaya produk-produk ni. Nak kembali awet muda, mana boleh muda balik? Nampak? Dia buat tayang kat TV tu sebab dia dah edit Photoshop. Dia dah edit balik kawan tu muka nampak licin. Reality kedut 14. Dia nak lakukan produk macam-macam lah dia kata. Kenapa tak kata kembali jadi baby? Mana boleh? Sebab kita berubah daripada muda ke tua. Dah tua ke mati. Berubah, sentiasa berubah. Tak ada apa yang atas makhluk ni yang tak pernah berubah. Semua berubah. Tak kata kita manusia, benda-benda yang lain lah. Semuanya sifatnya berubah. Yang tak berubah hanya Allah. Semuanya berubah. Contoh dia kata dinding ni mana berubah Ustaz? Yang pula tak berubah. Dulu dinding ni ada. Dinding ni buat daripada batu. Batu dinding ni dulu tak ada sini, dia kat tempat lain. Mungkin dalam tanah ke mana ke. Lepas tu orang angkut dia, letak kat kedai hardware. Datang Cik Mak pergi beli, bu sini. Berubah tak ada? Sini. Tapi dia kekal ke sini? Tak juga, mana tahu. Setelah beberapa tahun apa semua nak renovate, pecah pula. Kalau tak renovate pun, manalah tahu mana berlaku perang ke apa, Jepun datang sekali serang kita, bom situ pecah pula batu ni. Maknanya dia boleh berubah. Dia akan duduk sini, pindah sini, berubah sentiasa. Siang dan malam berubah. Matahari naik, turun, bulan pula naik, turun, bersilih ganti.
Manusia berubah daripada jahat jadi baik, daripada baik jadi jahat. Sebab tu orang yang jahat jangan disangka dia sentiasa jahat. Jangan kita pandang rendah kat dia. Kita doakan dia. Kan, nampak dia tak sembahyang, kain seluar pendek, tudung tak pakai, dia tetap salah. Jangan kita kata dia baik, memang dia salah. Tapi jangan sampai menghina dia seolah-olah sampai bila-bila dia tetap jahat. Mana tahu esok dia jadi baik. Esok dia jadi baik, silap-silap lebih baik daripada kita. Ada orang awal lahirkan dia kafir. Kafir ni sejahat-jahat manusia dah. Sebab kalau orang merompak mencuri pun, tapi kalau Islam masih lagi dia ada akidah yang betul. Tapi kalau kafir, buat baik macam mana pun tetap duduk dalam neraka selama-lamanya. Mana jahat ni kafir, kan? Jadi dia kafir, masa lahir jadi kafir. Tapi jangan kita menghina dia. Memadai kita jaga adab-adab lah. Apa yang boleh, apa yang tak boleh dari sudut hubungan kita orang Islam dengan orang kafir, itu saja. Tapi jangan sampai kita hina. Manalah tahu esok Allah bagi dia pintu hidayah, dia jadi Islam. Tiba-tiba dia mengaji lagi kuat daripada kita, jadi ustaz dia. Ada Ustaz Shah Shanmugam. Dulu Hindu, Shanmugam nama, kan? Jadi Islam dia tambah Shah depan, Shah Shanmugam. Ridwanti, dulu nama T. Nama Cina ni lah. Masuk Islam Ridwanti, Hussein Yi, banyak lagi Abid Liu. Dulu Liu dia, kan? Semua akhirnya tengok jadi lagi bagus daripada kita. Padahal kita dari kecil lagi Islam, kan? Ada orang dulu kafir, bila Allah bagi pintu hidayah, nak dia mengaji sungguh-sungguh, jadi ustaz dia. Kita dari kecil tak start lagi. Jadi maknanya macam tu. Dan kalau orang kafir boleh berubah jadi orang yang beriman, apatah lagi orang kaki maksiat boleh berubah jadi kaki taat. Lepas tu kita mendoakan. Kalau kita ada anak-anak ke apa ke yang bermasalah, kan, masalah tak elok ke, masalah gejala sosial ke apa, ibu, saya pesan, wahai ibu, jangan putuskan doamu kepada Tuhanmu. Ud'uni astajib lakum. Doalah pada aku nak perkenan doa permohonan kamu. Teruskan berdoa. Ya Allah, aku kenal anakku macam mana gini. Tapi rahmatmu lebih luas wahai Tuhan. Segala-galanya di dalam genggaman kekuasaanmu. Engkau boleh ubah seseorang daripada jahat kepada baik, baik kepada jahat. Sebab segala-galanya milik engkau, maka bantulah wahai Tuhan, aku merayu padamu. Minta sungguh-sungguh pada Allah. Ubahkanlah nasib anakku daripada tak elok kepada elok. Jadikanlah dia anak yang soleh. Doa, jangan putus. Saya ada satu cerita sikit lah, tinggal kejap alhamdulillah. Iklan ada seorang OCS balai, ketua balai, tapi dia pencen dah. Dia cerita dengan saya. Dia kata ada satu kes orang report polis lah dekat dia. Satu orang ni dia kaya, tapi taklah sampai tahap datuk, tapi kaya dia sebab banyak aset. Dia ada banyak tanah. Dan dia ada 3 orang anak. Anak tak ramai, 3 orang je. Anak dia yang sulung ni kisah benar ni. Anak dia yang sulung kerja sebagai saya tak ingat dia, tapi dia kerja hebat lah. Gaji saja kat puluh ribu, 10,000 macam tu lah. Duduk di Putrajaya. Kerja apa tak ingat, dia cerita. Tapi orang hebat. Anak dia yang sulung tu lelaki. Yang kedua anak perempuan. Anak perempuan ni kerja doktor, hebat juga. Doktor, gaji pun boleh tahan lah 8 ribunya tu. Doktor spesialis lah, doktor hebat, doktor pakar. Pun duduk belah-belah KL juga, kaya. Anak yang ketiga doktor juga, doktor cucuk sendiri. Anak yang 3 ni bermasalah lah, kan? Main barang sak dadah. Dan anak dia yang ketiga ni duduk dengan dia. Kisah ni berlaku di Perak.
Dia duduk dengan ayah mak dia di Perak ni lah. Di mana saya tak sebut. Jadi duduk dengan mak ayah dia. Dan jenuh beletir lah mak ayah dia ni dengan anak yang ketiga ni. Kamu ni bila nak jadi elok dah, perangai ni asyik masuk balai keluar balik gitu ginilah. Tapi ayah dia orang baik di kampung, jadi orang segan dengan ayah dia. Cuma anak tu masalah, kan? Tapi anak dia ni walaupun macam tu, dia tak kau hajar dengan mak ayah dia, anak yang ketiga ni. Cuma perangai dia lah dia ambil benda bukan-bukan, sebab mungkin pengaruh kawan agaknya, salah pilih kawan, akhirnya jadi macam tu. Lepas tu bila ayah dia ni dengar-dengar kuliah apa semua, umur pun dah makin lanjut, dia pun dah pencen apa semua, umur pun dekat 60 lebih dah. Dia pun dah tak teringin sangat bahagian harta ni. Jadi dia kata dia nak bagi-bagikanlah ke anak-anak dia yang 3 orang ni harta dia. Jadi banyak tanah yang berapa-berapa ekar tau, dia bagi ke anak dia yang sulung. Sebab dia tahu anak yang sulung ni anak yang cerdik, kan? Boleh jagalah harta. Berapa ekar saya tak ingat, kat 5 ekar gitulah. Lepas tu anak yang kedua pun lebih kurang kat 5 ekar. Anak 3 dia bagi sikit je, dia bagi 1 ekar gitulah. Sebab dia kata kalau aku bagi banyak dekat anak nombor 3 ni, dia pergi jual, lepas tu dia pergi beli dadah, kan? Jadi buat apa aku bagi banyak, kan? Jadi dia bagi sikit je, 1 ekar gitu. Tak apalah, tiba-tiba dah tukar nama siap ni. Tanah tu dah tukar nama siap apa semua. Tengah dia duduk kat rumah tu, tiba-tiba ada pegawai datang ke rumah. Mereka encik bagi surat notis untuk keluar daripada rumah dalam tempoh 48 jam. Kerana tanah ni sudah bertukar, tanah yang ayah dia duduk tu dah bertukar milik, bukan milik ayah dia. Yang ayah dia ni duduk atas tanah anak dia yang sulung tu, yang dia bagi tu. Dia duduk atas tanah tu, kan? Rupanya anak dia halau ayah dia sendiri, anak yang sulung. Ayah dia marah. Ayah dia telefon tak angkat. Lari mana tak tahu dah. Dia hantar surat mahkamah kan, suruh keluar. Ayah ni dengan keadaan sedih, bungkuslah barang-barang apa semua, nak duduk mana? Dia pergi dekat anak dia yang ketiga, yang seekar je tu. Seekar ni pula tanah dusun dalam hutan. Anak dia pula tanah tu dia pergi buat pot. Dia nampak tanah lain clear ke, dia kata. Dia pergi buat pondok sikit dalam tu, bukan pondok ngaji. Nak pondok untuk cocok. Dekat situ, kan? Dia buat dalam tu. Tiba ayah dia pindah duduk dengan dia dekat rumah tu, tanah tu. Yang anak kedua pun tak nak ambil tahu. Anak kedua ni yang doktor perempuan ni pun tak nak ambil tahu. Anak ketiga ni je, tak apalah ayah duduk dengan saya lah, dia kata. Tak apa, boleh. Duduk dengan dia. Ayah dia bebel lagi lah, kamu ni gini. Tapi lama kelamaan anak dia ni segan. Sebab mula-mula kawan-kawan dia ramai datang lepak situ. Tapi dia kata, aku segan dengan mak ayah aku ni. Dah tanah ni dia bagi, kita buat macam ni pula, kan? Kita kalau nak isap, kita isap tempat lain lah, tak isap sini. Dia ajakkan kawan dia isap tempat lain, tak isap dah situ. Lama ayah dia pergi masjid selalu berdoa, mak dia pun tak putus doa. Tahu-tahu anak dia berhenti dah ngisap, memang tak ambil dah, kan? Dan anak dia berkhidmat ikut ayah dia pergi masjid surau. Dan hari ni, sekarang ni, anak dia tu jadi bilal masjid, dan dah tinggal 100% perkara tak elok. Jadi nak ceritanya apa? Bagilah harta ke anak kita yang macam tu, kan? Bukan tu. Tapi maksud dia, jangan kamu memandang seseorang itu dengan pandangan mata kepalamu, tapi pandanglah dengan rahmat Tuhanmu. Sebab apa? Sebab Allah Maha Kuasa. Allah boleh ubah hati sesiapa pun. Sebab tu dengan anak, bukan orang lain, anak kita sendiri, jangan putus harap, teruskan berdoa. Lagi kekuatan seorang ibu. Ibu ni mustajab doa mulut dia. Sebab tu orang dulu-dulu diajar kalau marah anak, sebut zikrullah. Orang dulu-dulu marah anak dia, cekak pinggang, bukan main. Ni
Sing-sing apa orang panggil ni, lipat lengan baju. Cakap ni la ilaha illallah. Dia sebut la ilaha illallah. Betul tak? Dia sebut apa lagi? Bertuah punya anak. Dia kata bertuah. Kan, orang sekarang bodoh. Kecil-kecil tak nak mampus. Dia sebut anak dia bodoh. Tu yang anak dia jadi bodoh. Sebab berkat doa mak dia. Mak dia yang minta anak dia bodoh. Bodoh lah anak dia. Dia marah anak dia cakap bodoh. Bodoh punya anak tiba-tiba dapat SPM E semua. Ni apa anak aku ni? Bodoh dah hang yang doa. Sebab tu orang dulu-dulu marah macam mana pun, walaupun nadanya tinggi, tapi perkataan yang keluar perkataan yang baik. Bertuahlah, macam-macam. Supaya jadi doa. Ini. Lepas tu kita satu lagi, panggil nama anak kita. Kalau kita nak panggil, selain daripada panggilan Angah Alung, kalau nak panggil dengan nama, biar panggil nama anak tu dengan betul nama dia. Sebab apa? Sebab setiap nama itu ada makna. Sebab tu masa nak bubuh nama anak, biarlah ada makna betul. Ini buh nama tempat apa kan? Dia kata nak gabung. Dia jumpa Tok Guru Sidik no. Adalah orang tu, anak baru lahir. Dia kata, Tok Guru, anak saya ni baru lahir. Jadi nak minta Tok Guru lah bagi nama. Berkat ambil alim ulama punya pendapat. Baguslah tu, bagus. Jadi Tok Guru pun pejam mata, sebab tengah fikir nama siapa nak letak, nama sahabat ke, nama pejuang Islam ke, nama Nabi ke. Nak bubuh tu lah. Tok Guru tengah fikir. Tengah-tengah fikir tu dia kata, Tok Guru, ya, kalau boleh saya nak gabung nama saya dengan nama isteri saya. Pula dah nak gabung-gabung. Nama kamu apa? Tanya. Nama saya Zulkifli. Dan nama bini kamu? Bini saya Rokiah. Lepas tu nak gabung. Gabung Zulkifli Rokiah. Zulkifli Rokiah. Zulkifli Rokiah. Zoro. Dia nak gabung sangat kan. Apa nama? Zoro. Tergelak dia kata, jangan macam tu Tok Guru, Zoro. Nak tahu apa gabung-gabung? Tak payah gabung. Ambil nama-nama yang berkat. Nama-nama Nabi, nama-nama sahabat-sahabat Nabi yang berjihad, berjuang. Moga-moga dengan sebab nama tu perangainya jadi sama. Satu lagi, kalau anak lelaki, kalau boleh jangan tinggal nama Muhammad. Nak boh nama apa belakang boh lah, tapi Muhammad biar depan. Kan? Muhammad Yusuf ke, Muhammad Rahim ke, tak kira lah, tapi biar ada Muhammad tu. Sebab berkat nama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nanti dalam kajian saya pengamatan, bila saya mengaji macam-macam kitab, kita telaah lah. Kebanyakan pengarang kitab ataupun alim-alim ulama, kebanyakan mereka namanya Muhammad. Mungkin sebab berkat nama Muhammad itulah mereka jadi alim ulama. Betul? Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Yang Syafi'i itu tok dia. Nama Muhammad. Imam Bukhari Muhammad. Banyak nama Muhammad. Imam Ghazali Muhammad. Lagilah 3 kali Muhammad nama dia. Dia Muhammad, ayah dia Muhammad, tok dia Muhammad. Nama panjang Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Yang keempat toknyang dia Ahmad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Kalau panggil Muhammad, 3-3 datang. Sebab nama sama Muhammad semua. Nak ambil berkat punya pasal. Tengok hasilnya jadi ulama tersohor, ulama hebat. Imam Ghazali siapa tak kenal. Dalam bidang tasawuf dia sangat hebat. Tu. Ini boh nama James Bond. Dulu-dulu lagi pelik. Ada saudara saya, orang dulu-dulu punya kes lah ni. Dia boh nama Superman. Macam Superman bunyi. Tak apalah Superman tu. Lepas tu balik raya, jumpalah saudara-saudara lain. Lepas tu yang ni orang panggil Man, seorang lagi panggil Min, seorang lagi Mun. Atau ayah saya tanyalah, tahu tak nama penuh adik-beradik dia 3 orang ni nama apa? Tak tahu lah, tapi tahu lah Pak Cik Man tu nama Superman, nama penuh dia. Tu Superman. Abang dia Superman, adik dia Supermon. Sungguh.
Mudahnya bagi nama Suparman. Nasib baik tak lahir yang keempat. Nampak? Cukup dah tiga. Nanti nak ceritanya, biarlah bubuh nama yang penuh makna. Kemudian dalam nama tu penuh makna, jangan panggil lain, panggil nama. Sebab dia jadi doa. Macam saya, nama saya Syakir. Panggil Syakir. Syakir maknanya syukur. Jadi setiap kali orang panggil saya dengan panggilan Syakir, dia mendoakan saya jadi orang yang bersyukur. Lama-lama jadi bersyukurlah, jadi doa. Banyak kali doa. Ini nama orang tu elok-elok, Abdul Rahman, panggil Pak Tam. Apa sebab gelap? Dan apa-apa kalau Tam ni, panggil nama dia. Bukan tak boleh, biasalah orang kampung-kampung kan, biasalah. Tapi sebaiknya, yang lebih afdalnya. Baik, selesai. Jadi hadis tu, hudus tu sifat makhluk, yakni berubah-ubah. Hadis itulah makhluk. Tapi jangan kita sempitkan pemikiran kita. Makhluk tu kita nampak manusia, kan? Makhluk ni semua selain daripada Allah, semuanya nama makhluk. Syurga pun makhluk, neraka makhluk, malaikat makhluk, iblis makhluk, jin makhluk, syaitan makhluk, dajjal makhluk, Ya'juj Ma'juj makhluk. Semua makhluk. Itu yang nampak hidup. Yang tak hidup, batu makhluk, tiang makhluk, lampu makhluk, mic makhluk, telefon makhluk. Semua makhluk. Yang tak makhluk satu je, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berkait dengan Allah seperti firman-Nya. Maka Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalimullah, kalamullah. Al-Quran itu kalam Allah, maknanya kata-kata Allah, perkataan Allah. Jangan sesekali kita kata Quran pun makhluk. Quran bukan makhluk. Dulu ada orang berdebat dengan Tok Guru Haji Saleh, seorang ulama lah di Kedah, tentang bicara Quran makhluk atau tidak. Tok Guru Haji Saleh kata Quran bukan makhluk. Kalau kamu kata Quran makhluk, kamu pijak Quran depan aku nak tengok. Itu membuktikan Quran bukan makhluk. Tapi kalau benda lain makhluk, boleh pijak. Soal gambar boleh pijak? Boleh, walaupun ada gambar Perdana Menteri, kan? Cuma jangan sampai menghina lah. Dah kita cakap buat lapik buat lapik lantai basah ke apa, atau buat lapik nasi lemak, ada. Tapi kertas Quran boleh buat lapik nasi lemak? Tak boleh, sebab dia bukan makhluk. Dia adalah kalam Allah. Sebab tu nak pegang tulisan Quran wajib ada wuduk. Tak ada wuduk haram pegang. Tu kan, macam ayat atas tu. Tu dipanggil khat kufi. Itu khat tu, tulisan tu. Memang kita tengok berbelit-belit. Tu ayat, ada ayat dia tu. Saya pun tak pandai nak bacanya. Tapi ada ayat dia tu. Atas kali tu saya boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Tengah-tengah tu banyak-banyak tu tak tahu. Dan ayat kursi. Dia tulis ayat kursi. Ayat kursi. Dia tulis. Tapi dia khat kufi ni, dia khat dia pusing-pusing. Tu yang kita berbelit sikit tengok tu. Datang budak-budak, dia ingat main tu. Dia mencari jalan keluar. Bukan tu sebenarnya. Tapi nak ceritanya, itu ayat Quran. Tak ada uduk, tak boleh pegang kat ayat. Pegang frame boleh, ayatnya tak boleh pegang. Sebab apa? Sebab kalamullah. Bukan. Kalau bahagian tulisan keluar tu boleh pegang. Peluk tidur tak apa. Nampak? Tapi main dengan ayat Quran tak boleh. Kalau tak ada wuduk. Ada wuduk tak apa? Tak ada wuduk tak boleh. Nak? Kalau Quran betul, lagilah junjungnya berat, tanggung beratnya pun tak boleh. Itu nanti kita belajar dalam bab dalam bab fiqh kita nanti ni. Ini cerita sikit-sikit je dulu. Ataupun tulis di whiteboard, pakai marker pen, Bismillahirrahmanirrahim. Pegang tulisan tu tak boleh kalau tak ada wuduk. Dah nak padam macam mana? Padamlah pakai tisu ke apa. Janji jangan sentuh dengan tangan. Kalau tak ada wuduk, dah payah sangat, ambil lah wuduk, bukan payah. Itu ayat-ayat Quran dalam kitab, dalam buku, kalau tak ada wuduk tak boleh pegang. Ayat dia, buku boleh pegang, ayat dia tak boleh pegang. Sebab apa? Sebab ayat tu bukan sebarang ayat. Itu ayat Allah. Maka kena ada adabnya, jaga. Baik. Jadi
Hadis maknanya baharu, yakni makhluk. Okey, selesai dah. Jadi boleh beza dah apa tu qadim, apa tu hadis. Sekarang kita nak masuk yang keempat-empat ni. Saya buat pelan-pelan ni. Yang pertama dulu, puji qadim bagi qadim, maknanya apa? Allah puji Allah. Allah puji Allah. Maknanya Allah puji dirinya sendiri. Senang. Allah puji diri dia sendiri. Mana? Banyak dalam Quran. Kita ambil ayat mudah-mudah je lah, tak payah jauh-jauh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin tu kan siapa yang kata tu? Asal dia. Memanglah tu imam yang baca, tapi yang asal kata Allah kata, sebab tu firman Allah. Maka maksudnya apa? Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kalau Allah kata segala puji tertentu bagi aku, maknanya Allah puji diri dia sendiri. Itu maksud puji qadim bagi qadim. Allah puji Allah, Allah puji diri dia sendiri. Okey, ni tak apa, senang. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Qadim Allah, hadis tu makhluk. Allah puji makhluk. Allah puji makhluk. Banyaklah Allah puji makhluk. Contoh, bila kita bangkit tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi, bangkit, bangunlah di tengah malam serta kerjakanlah tahajud padanya. Allah kata dalam Quran. Kita pun bangun tengah malam sembahyang tahajud. Allah akan panggil para malaikatnya. Allah kata, hei malaikatku sekalian, tengok tu hamba aku. Dalam keadaan orang semua tengah tidur nyenyak dengan mimpi-mimpi mereka, tapi hamba ku ini, dia bangun dan sujud padaku. Aku berbangga dengan dia. Itu makna Allah puji makhluk. Tu kan? Allah kata, tu tengok makhluk aku. Orang lain tidur, dia bangun tahajud, sembahyang, sembah aku. Lepas tu kita jangan tidur dalam kuliah. Sekali kan Allah panggil malaikat, tengok tu, orang lain semua dengar, dia tidur. Kan? Tak adalah benda tu, saya tambah je. Nah, itu yang kedua, Allah puji Allah bagi qadim. Selesai. Yang ketiga, puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Hadis makhluk, qadim Allah. Makhluk puji Allah. Makhluk puji Allah lagi banyak, lagi senang. Contoh, pas sembahyang tu kan kita baca wirid zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan kita makhluk, kita puji siapa? Allah. Jadi makhluk memuji Tuhan. Puji hadis bagi qadim. Selesai. Yang keempat, puji hadis bagi hadis, maknanya makhluk puji makhluk. Sama-sama makhluk puji memuji. Kan? Kita nampak tadi kucing, cantik bulu dia. Kita pun kata comelnya kucing ni. Kita makhluk, kucing pun makhluk. Hadis puji hadis. Makhluk puji makhluk. Okey, selesai. Boleh faham keempat-empat ni? Kemudian apa kaitannya dengan alhamdulillah? Sekejap. Kemudian bila kita dah faham susunan puji qadim, hadis apa semua ni tadi, formula dia pula kita nak kena faham, puji ni datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Itu dia punya kewajipan dia yang kita kena faham. Puji datang daripada Allah dan balik pada Allah. Maknanya macam cincin lah, pusing situ balik situ balik, bulat. Puji datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Okey. Kemudian kita nak kaitkan dengan empat-empat puji ni tadi. Berdasarkan formula tadi, puji ni datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Sekarang kita buat contoh, ni contoh aja. Katalah Allah di sini, makhluk di sini. Kan? Tu yang tengok video ni jangan tengok sekerat-sekerat. Satgi dia kata tengok Ustaz Syakir sesat, dia kata Allah di sini. Mau tengok bahagian ni je, tengok dari awal lah. Orang cerita panjang lebar. Kan? Allah kata contoh, Allah sini, makhluk sini. Sekarang ni kita kata puji yang pertama kita ambil, puji qadim bagi qadim. Allah puji Allah. Maknanya puji ni datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Senang. Jadi kita nampak puji datang daripada Allah dan kembali juga pada Allah, sebab Allah puji Allah balik. Selesai. Nombor satu senang. Boleh faham sangat ni? Nombor dua, puji qadim bagi hadis. Allah puji makhluk. Allah sini tadi kan, makhluk sini. Jadi Allah yang mula-mula puji, start puji, dan puji tu jatuh pada makhluk. Allah puji makhluk.
Nampak? Jadi nampak datang puji itu daripada Allah, tapi nampak seolah-olah macam kembali kepada makhluk, tidak kembali pada Allah. Sebab dia pusing kat situ je. Allah puji makhluk. Sedangkan formula kita sebut awal-awal tadi, puji ni datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Tiba-tiba puji qadim bagi hadis, Allah puji makhluk, berhenti kat makhluk, tak balik pun pada Allah. Macam mana? Sabar dulu. Kita nak tanya dulu. Tadi Allah puji makhluk dia yang semayang tahajud tadi, boleh bangkit tahajud semayang tengah malam. Allah kata, aku bangga dengan dia sebab orang lain semua tidur, dia bangun semayang tahajud. Soalan saya mudah je. Siapa yang bangkitkan dia untuk solat tahajud? Allah. Nah, siapa yang menyebabkan dia jadi warak? Allah. Kuat ibadat? Allah. Baik? Allah. Semuanya Allah. Maka bila Allah puji dia, sebenarnya Allah puji siapa? Allah puji diri dia sendiri juga, sebab yang buat tu dia. Contohlah, contoh lain. Saya ambil tanah liat, tepek gede kat Kuala Kangsar tu, buat labu sayung. Gede kita buat. Dah siap pun kita bakar bagi keras. Dah tu ambil color, kita buat lukis gambar bunga, gambar daun. Bila dah siap semua, kita pun letak depan, kita pun cekak pinggang. Kita kata, ish, lawannya siapalah buat ni? Kita tanya siapa buat. Nah, kawan kita pun datang, siapa buat? Aku. Faham tak? Dia puji labu sayung, sebab labu sayung tu lawa. Siapa buat labu sayung tu? Dia buat. Jadi bila dia puji labu sayung, puji tu balik pada siapa? Diri dia sendiri. Begitu juga Allah. Allah yang buat makhluk ni jadi hebat, nak jadi warak, jadi alim, jadi bagus, jadi baik. Baiknya kita semua bagus apa semua ni bukan sebab kita. Allah yang buat. Bila Allah puji kita, jadi puji tu sebenarnya kembali kepada Allah, bukan kita pun. Tu yang kedua. Selesai. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim, makhluk puji Allah. Dah Allah tadi atas ni, makhluk sini. Sekarang ni puji ni datang daripada makhluk, kembali kepada Allah. Sedangkan formula kita sebut tadi, puji ni datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Sekarang ni nampak puji ni datang daripada makhluk dan kembali pada Allah. Sedangkan kita kata puji datang daripada Allah. Macam mana? Macam bercanggah. Sebenarnya tidak bercanggah. Soalan macam sama tadi. Contoh puji makhluk pada Allah ni zikir tadi pas mayang kita buat subhanallah, subhanallah, makhluk puji Tuhan. Soalan saya mudah. Siapa yang membuatkan mulut kita untuk sebut subhanallah, subhanallah? Allah buat. Allah yang gerakkan lidah, gerakkan bibir untuk sebut nama Allah. Maka Allah jugalah yang membuatkan kita puji Allah. Jadi balik pada Allah juga, datang daripada Allah dan balik pada Allah juga. Sebab itu kan, kalau kita tak ada apa-apa urusan yang penting, ayah-ayah selalu ni lah, mak-mak jarang-jarang. Kalau kita tak ada urusan yang penting, duduklah kita dalam masjid tu bersama dengan imam sampai habis doa baru balik. Ini tak dan apa lagi, bagi salam, assalamualaikum, salam kanan dalam masjid, salam kiri atas motor dah. Punca cepat-cepat ni nak keluar masjid tu, assalamualaikum, nak keluar cepat-cepat sampai tak dan nak berzikir. Dulu ngantuk imam nak doa, dulu ngantuk imam kan. Kalau ada urusan penting tu lain cerita. Ini tak ada apa-apa, saja balik rumah je. Tak ada benda nak buat tapi cepat-cepat nak keluar. Takut-takut Allah tak izinkan mulut kita untuk berzikir pada Allah. Kenapa? Sebab Allah tak suka kat kita. Sebab Allah benci dengan kita. Itu kita takut je benda tu. Sebab tu orang yang kurang berzikir pada Allah, takutlah Allah tak suka pada dia. Jadi macam mana nak bagi Allah suka? Kerakkan berzikir, sebut nama Allah. Tak semestinya dengan tasbih. Tak payah bawa tasbih pun tak apa, sebut je lah nama Allah. Ataupun lazimkan perkataan kita, buat apa pun urusan kita, ada nama Allah dalam bibir kita. Contoh jangan lupa minggu depan kenduri rumah aku datang lah. Kita jawab insya-Allah. Nama Allah, zikir dia tu. Sebut insya-Allah. Kan? Terlanggar batu ke apa, tersadung, astagfirullah, sebut nama Allah. Ada.
Dapat duit bantuan daripada kerajaan, Masya Allah. Nampak kan? Ada. Dapat apa nama, tak kira lah. Dapat kebaikan, Alhamdulillah. Nampak sesuatu yang indah, yang cantik kan? Suami balik, bawa balik isteri yang kedua, contoh. Sebut subhanallah, cantiknya isteri abang yang kedua. Contoh. Nampak? Marah orang perempuan. Bak ni pantang dia kata. Baik, contoh. Maknanya ada nama Allah selalu di bibir ni. Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Lazimkan. Moga-moga bila kita selalu sebut nama Allah, Allah matikan kita dalam keadaan baru lepas sebut nama Allah. Sebut nama Allah, meninggal. Anak. Tu. Ini sebut nama orang lain. Sebut nama Nialofa, meninggal. Bukan kesalah sebut nama dia, tapi apa faedah? Baik sebut nama Allah kan? Lagi boleh faedah, pahala dapat. Baik. Jadi itu maknanya makhluk puji Allah, dan sebenarnya yang mengizinkan makhluk tu memuji Allah pun Allah. Jadi Allah yang buat dia puji. Jadi sebenarnya tetap datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Selesai yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, puji hadis bagi hadis, makhluk puji makhluk. Kalau faham 1, 2, 3, yang keempat ni mesti faham. Boleh? Jadi saya tak payah hurailah yang keempat. Mula dia kata. Hurai je lah Ustaz. Dia kata. Okey lah. Jadi yang keempat, makhluk A puji makhluk B. Contoh tadilah kucing. Saya puji kucing. Saya puji kucing tu mestilah sebab kucing tu lawa. Kalau kucing tu tak lawa, takkan nak puji. Kan? Kucing tu comel. Persoalannya, comel lawa tu siapa buat? Allah yang buat kucing tu comel, kucing tu lawa. Jadi sebenarnya puji tu balik pada Allah, bukan duduk pada kucing. Dan saya yang nak puji kucing tu, siapa yang gerakkan mulut saya? Allah juga. Jadi sebenarnya tetap puji tu datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Sebab itulah dalam terjemahan suratul Fatihah ke ataupun mana-mana ayat yang ada kalimah Alhamdulillah, ulama akan tulis segala puji bagi Allah. Maksud segala tu 1, 2, 3, 4 tu semuanya puji datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Itulah maksud segala tu. Everything. Cakap orang putih pun dia faham. Maknanya semua sekali kembali datang daripada Allah pujinya dan balik pun pada Allah pujinya. Dan kita tak ada tempat lalu je. Tempat lalu je. Singgah pun tidak, lalu je. Lalu ke kita je. Boleh faham cakap ni? Jangan faham sini je hangguk kan? Kawan keluar, kawan kata bagus faham, jadi aku tak berapa faham. Pandai kita berkata taklah Allah lah. Cakap mulut dalam hati, bawah tahu aku siapa. Tak maulah macam tu. Nak mulut cakap Allah lah, yang bagi faham pun Allah lah. Dalam hati pun pegang Allah lah. Bila orang faham benda ni, kalimah ni je saya hurai pagi ni, Alhamdulillah je, faham betul-betul benda ni, hati kita takkan terkena penyakit riak, ujub, takabur. Selamatlah kita. Kita nak rasa sombong, orang puji kita rasa hebat. Nak hebat apa? Bukan kita, Allah. Tapi manusia hari ni nak terpedaya dengan kepujian makhluk. Orang kata dia bagus. Tengok kembang-kembang, koyakkan blekat tau. Kembangnya dah nampak. Ada Allah lah. Kita masak jadi kan. Dan cara kita masak pula hebat. Orang pro segenggam campak, sukat dengan sudu pun tidak. Wih, jadi sedap orang masak ni kan. Jangan rasa kita lah Allah. Allah boleh buat genggam yang sama, cara yang sama, hari ni jadi, esok tak jadi. Allah boleh buat. Tak payah tanya, kenapa tak jadi lauk kali ni? Aku buat benda sama dah, resepi sama dah, apa tak jadi? Tak payah tanyalah kenapa tak jadi, Allah tak bagi jadi. Tu saja. Orang mengaji dia akan faham. Orang tak mengaji dia kalut situ. Jadi kita ini tauhid. Jadi jangan letak pergantungan pada diri, letak pada Allah. Segala-galanya Allah. Pujian datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Jadi hari ini itu saja. Tak bergerak ustaz ni, bila nak habis dia kata. Sikit-sikit, yang penting faham. Habis cepat pun tak faham buat apa.
Jadi kuliah akan datang seterusnya kita akan kata Cik Mai tadi, bulan puasa pun jalan ya. Jadi kita jumpa Ramadan nanti, kita akan sambung Rabbil Alamin dan ayat-ayat seterusnya. Jadi alhamdulillah dah habis dah. Kadang-kadang saya tak ingat sebab banyak tempat mengajar. Nanti bila saya tanya berhenti kat mana, jangan cakap alhamdulillah lagi. Duk ulang tu lah benda sama. Kat setahun dah situ juga. Jadi alhamdulillah dah habis Alhamdulillah dah habis. Lepas ni kita masuk Rabbil Alamin dan ayat-ayat yang seterusnya kita akan hurai. Ada soalan? Ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tapi tak faham. Tak hadir di hati. Okey, zikir, sahabat, saya ulang soalan dulu. Sahabat kita tanya, maaf kita lah. Zikir kalau dilafazkan tapi tidak faham makna dia, dia zikir dengan doa dalam bab ni dia sama. Doa pun kita baca bahasa Arab tapi kita tak faham, macam mana hukumnya? Adakah boleh pahala? Perkara ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan bahawa pendapat yang pertama, kalau bacaan itu ayatnya datang daripada Al-Quran, maka ia boleh pahala walaupun tak faham makna. Sebab Quran begitu. Quran ni kita baca Quran tapi tak faham makna, boleh pahala. Kita baca Fatihah ke, ayat kursi ke, tapi tak faham pun apa makna dia, kita baca je, boleh pahala. Cuma tak samalah pahala orang yang baca tak faham dengan orang yang baca faham. Orang yang baca faham, double lah pahala dia, lagi banyak. Orang yang tak faham, sikit lah pahala dia, tapi dapat juga pahala. Ada pun yang bukan ayat Quran, dia tak boleh pahala. Ayat biasalah kalau dia baca, kan? Macam doa yang kadang-kadang bukan datang daripada ayat Quran, tapi doa yang biasa, tapi baca dengan tidak faham, tidak faham, tak ada pahala dia. Satu lagi pendapat kata boleh tak faham pun boleh pahala. Sebab apa? Sebab atas niatnya yang baik. Makna kata kita baca zikir ataupun doa yang bahasa Arab tapi kita tak faham makna dia pun, kita doa amin je lah. Padahal tok laki kita tengah doa dalam bahasa Arab, tambah seorang lagi, kita pun belakang amin. Amin. Dia tak faham, nak amin saja belakang. Jadi setengah pendapat kata boleh kat pahala sebab atas niat kebaikan, sebab dikira atas niat. Ada hadisnya innamal a'malu binniyat. Kerana Allah mengukurnya atas niat. Itu pun satu hujah yang kukuh juga. Jadi bila berlaku pertemuan begini, tak payah susah ke kita lah, kita baca lah. Cumanya afdal lebih baik faham daripada tak faham. Tapi kalau tak faham pun baca je lah, tak ada masalah. Sebab ini kebaikan. Jadi kita baca je, tak ada masalah. Dan zikir tadi, kalau zikir dia ni ayat Quran, asal zikir ni ayat Quran. Astaghfirullah ayat Quran, alhamdulillah ayat Quran, kan? Allahu Akbar ayat Quran. Jadi lafaz-lafaz gitu banyaknya ayat Al-Quran. Kalau kita baca zikir walaupun kita tak faham, macam tadi astaghfirullah, tapi tak faham makna, tak apa, dia ayat Quran dan dia jadi pahala. Cuma ayat Quran yang dijadikan zikir, itu maksud dia. Ataupun macam doa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ayat Quran sebenarnya. Kita baca tak faham pun, buat jadi doa, boleh pahala. Jangan risau. Tapi afdal lebih baik faham. Kadang-kadang kita renung lah, kita ni dah berapa umurnya, kan? Kadang-kadang dah 50, 60, 70, 80, tapi takkanlah dah berpuluh-puluh tahun hidup, takkan sampai tak tahu lagi makna apa yang kita baca. Sekurang-kurang, kan, ni bulan Ramadan ni ada banyak masa kosong dan sebagainya, tak tahu nak buat benda, kan? Beli buku Mari Sembahyang, dia tulis dekat depan tu, Mari Sembahyang. Kalau laki-laki, laki-laki, yang perempuan, perempuan. Yang laki-lakinya warna pink dan warna biru, yang perempuannya warna hijau dengan warna kuning, kan? Beli buku tu, sambil-sambil buat kuih raya ke, jahit baju ke, buka,
baca ayat-ayat yang kita baca dalam sembahyang, baca makna dia. Supaya kalau tak hafal pun tak apa. Yang penting kita baca, oh ni makna dia. Jadi bila kita sembahyang, kita lafazkan yang Arab dalam hati, hadirkan makna dia. Maka barulah sembahyang kita itu jadi khusyuk. Itu maksud khusyuk sembahyang. Bukan maksud khusyuk ni tenung tempat sujud tu lama-lama. Memang itu salah satu kaedah khusyuk, memandang tempat sujud. Tapi bukan disuruh tenung. Kan? Kalau macam ni tak apa, garis-garis je. Kalau sejadah bunga-bunga kat rumah tu, dia pandang lama-lama tu yang kadang-kadang dia kata, macam bentuk anjing ni dia. Sebab dia pergi renung lama-lama, macam kita tengok awan tak? Cuba kalau kita tengok awan tu lama-lama kan, macam bentuk arnab. Kan? Sebab itu bayangan otak. Kadang-kadang orang buat sejadah tu bukan awak nak bentuk anjing pun, tapi mainan otak kita. Jadi yang lebih baiknya nak untuk hadirkan khusyuk, fahami ayat yang kita baca dalam solat. Allahu Akbar, dalam hati Allah Maha Besar. Lain kecil belaka, engkau lah paling besar ya Allah dalam hatiku. Bar. Itu baca pula. Doa iftitah, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Segala pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Barulah baca tu menghayati, itu dipanggil tadabbur. Baru pahalanya lebih-lebih lagi hebat, berganda. Ada? Boleh? Ada lagi soalan? Ya. Pergi umrah. Okey, baik. Bagus. Sahabat kita tanya, katakanlah, dia kata katakanlah. Kita pun katalah sebab dia suruh katakanlah. Dia ada seorang sahabat, dia nak bawa sahabat dia pergi umrah. Tapi sahabat dia tu ada hutang. Jadi manakah lebih afdal, bawa belanja kawan dia pergi umrah ke, atau bayar hutang kawan dia, tolong bagi duit kat kawan dia tu untuk langsaikan hutang dia? Manakah lebih afdal? Kan? Tinggalkan kawan yang berhutang tu, belanja saya pergi umrah. Itu tak adalah. Baik. Jadi kita nak tahu bila bertembung keadaan macam ni, kita kembali kepada asal hukum. Okey, umrah ni wajib ke sunat? Sunat. Kalau tak mampu nak ke haji. Tapi kalau mampu ke haji, haji itu lebih wajib daripada umrah tu. Ya, tapi kalau mampu ke haji, umrah tetap sunat. Dia kalau haji tu memang kita tak mampu, sekurang-kurang umrah. Maka sekurang-kurang umrah itulah jatuh jadi kepada wajib. Tapi bukan wajib yang macam haji. Dia tetap haji tu lebih berat, sebab haji duduk dalam rukun Islam, umrah tak duduk dalam rukun Islam. Okey, baik. Jadi kalau ikut asal hukum, umrah tu sunat. Ini asal hukum lah. Asal hukum umrah tu sunat. Kemudian hutang wajib. Jadi situ kita dah nampak dah timbangan berat hukum dia. Satu sunat, satu wajib. Maka mana berat, wajib ke sunat? Wajib. Maka wajib dia selesaikan hutang dia. Tapi memang bukan kita yang wajib, dialah yang wajib sebab dia yang hutangkan kita, kan? Tapi sunat kita tolong dia. Jadi kalau kita belanja dia pergi umrah tapi tak bayar hutang pun sah, umrah tu tak salah. Cuma ni nak ceritanya afdal, lebih baik dia selesaikan hutang dia dulu, kan? Sebab umrah, kalau kita meninggal tapi tak dan pergi umrah, selalunya orang yang tak dan pergi umrah, haji pun tak dan lah, jarang-jarang lah, kan? Sebab selalunya orang umrah dulu baru haji biasanya. Sebab haji ni kuota nak tunggulah apa semua. Jadi kalau umrah dia tak dan, haji pun dia kira tak dan lah, tapi dia tak berdosa. Sebab haji dia tak mampu, umrah pun dia tak mampu. Tak berdosa, kan? Tetapi kalau ada harta dia saki-baki, wajib dia punya keturunan kena buatkan upah haji untuk dia. Yang tu kenalah. Kan? Itu dah. Jadi itu bahagian. Tapi kalau hutang ni dia tak langsaikan, kemudian dia meninggal, pahalanya tergantung, amalannya tergantung, sebab dia ada hutang dengan orang. Maka itu lebih berat. Sebab tu nanti di hari kiamat,
Kalau sekalipun pahalanya timbang dah berat bahagian pahala neraca pahala, mana dah kalau ikutkan dah layak masuk syurga, tapi dia kena tahan dulu. Stop, duduk tepi dulu. Kenapa? Nak tanya dulu, siapa ada hutang dengan dia? Masa tu habis orang akan ungkit. Saya. Kan? Saya ni dulu dia ambil ni saya. Kan? Dia nak beli telur masin, duit tak bawa, saya bagi duit saya sampai lelah. Nah, telur pun dah tak ada, masin pun habis. Dia tak bayar lagi. Contohlah tu. Kan? Walau padahal RM10 je. Kan? Jadi dia tuntut balik. Masa tu nak bayar bukan dengan duit, mana ada duit. Jadi bayar dengan pahala. Bagi pahala kita kat dia. Kalau pahala habis, dosa dia ambil buh kat kita. Ada. Jadi kalau dah bagi, kalau dah ramai orang hutang, dia pun bagi dah selesai. Tiba-tiba tadi pahala banyak lagi sebab bayar hutangnya besar, habis pahala. Maka habis pahala, masuk neraka. Jadi berat hutang, jangan buat main. Sebab tu Allah turun ayat cerita tentang hutang dalam Quran satu muka. Ayat yang paling panjang, satu muka. Cerita bab hutang. Sampai Allah ajar dalam ayat Quran, kalau hutang bukan salah. Jangan kita pandang apa ni teruk berhutang. Tak, hutang bukan salah. Kan? Sebab dia perlukan duit, terpaksalah berhutang. Cuma kaedah berhutang tu kena betul. Yang ni catat berapa kita pinjam, dan bila nak bayar kena ada. Kita kena ada target dan niat di hati, mesti nak langsaikan hutang orang tu dulu. Lepas tu baru nak selesaikan benda-benda lain. Ini kadang kita berhutang orang tapi sibuk beli benda lain lagi. Tangguhlah dulu, selesaikan hak orang tu dulu. Jadi kita pun dahulukan menyelesaikan hutang dahulu, itu lebih utama. Tapi kewajipan tu atas dia lah, kita yang nak belanja dia, itu sunat saja. Jadi jawapan dia terpulang, mana-mana pun boleh. Nak bawa dia pergi umrah boleh, nak bagi dia bayar hutang duit kita tu pun boleh. Cuma afdal sunat kita bagi duit kat dia untuk selesaikan hutang dia. Moga dia selesai dah, terikat dia dengan makhluk. Barulah kita nak bawa dia pergi umrah. Gitu. Tak apa. Sendiri swasta punya. Tak boleh. Upah haji ni untuk yang meninggal ataupun tiada peluang untuk sembuh. Maknanya sakit teruk, koma ataupun yalah duduk kat ICU. Logik akal kata dia ni tak boleh sembuh dah. Jadi kalau nak buatkan boleh dah. Macam itulah maksudnya tu. Tapi selalunya orang akan tunggu meninggal lah baru buat upah haji. Sebab kita masih lagi ada peluang hidup untuk pergi buat. Ada pun kalau macam tu, suami mampu, kita tak mampu, jadi dia je pergi, kita tak pergi lagi. Tak apa, bukan pasal nak kena tolong buatkan apa, kita doakan je lah. Sebab kita kena faham gini, ayah ibu yang dirahmati Allah, pergi ke Mekah dan Madinah itu jemputan Allah, bukan sebab kita kaya atau miskin, bukan. Kalau sebab duit banyak, berapa ramai datuk-datuk duit banyak tapi Mekah tak sampai-sampai. Hanyai dia sampai, Australia dia sampai, London dia sampai, kan? Mekah Madinah tak sampai lagi, kan? Saya ada satu kisah, ada lagi kisah. Ada seorang ni, dia nunggang beca je zaman dulu. Dia bawa beca. Lepas tu ada satu orang mak datin ni, orang kaya lah, kebetulan pula janda. Suami dia datuk dah meninggal lah. Jadi biasanya dia naik kereta mewah lah, sebabnya dia orang kaya kan. Tiba-tiba kereta dia tu rosak. Driver dia bawa pergi mana bengkel, jadi dia nak balik tak ada kenderaan. Zaman tu kan zaman teksi lagi, zaman beca.
Dia pun naik beca kawan tu. Tapi rumah dia jauh. Dia tanya, boleh ke rumah aku jauh ni? Dah apa dah, dia kata tanggungjawab saya. Dah, dia kata biarlah saya bawa lah. Dia bawa punya jauh dengan naik bukit, turun bukit, apa, letih, kayuh, faham lah beca. Sampai rumah, dia tanya berapa. Dah, tambang beca bukan mahal, betul lah. Dia kata dalam masa tu, tak tahulah, mungkin dalam RM5 macam tu je lah kot kan. Dia kata, takkan ni, banyak ni je kamu dengan penat delah bawa saya itu gini. Dia kata, dah memang macam tu lah. Tak kira lah betapa jauh ke, betapa penat ke, itulah kiraan dia kan. Berapa pula saya nak kira, okay, kalau jauh saya letak tinggi dah, kalau itu saya tak jujur kan. Saya boleh tipu orang, tapi saya tak boleh tipu Tuhan, kata. Allah tahu, baiknya dia, bagus dia jujur. Jadi perempuan ni tadi, dia rasa kagum dengan lelaki ni, walaupun dia hanya menunggang beca, tapi sifat dia tu, akhlak dia. Akhirnya tiba-tiba dapat surat lelaki beca ni, buka-buka surat jemputan pergi umrah. Datin tadi tu nak taja dia, nak bawa dia. Jadi nak ceritanya, dia miskin, bawa beca je. Kalau ikut gaji dia simpan pun tak, senang katanya takkan boleh nak pergilah umrah. Umrah pun komang-komang 4-5 ribu kan. Jadi tiba-tiba dapat pergi, menangis dia, sujud syukur. Pergi pula dengan datin tu, balik daripada umrah, nikah terus. Dua dia dapat. Kan? Jadi balik ni kita tunggang beca. Nak ceritanya, jangan risau kan? Jangan takutlah. Kita terus berdoa pada Allah, jaga hubungan kita dengan Allah. Sampai masa Allah memang rasa kita layak untuk dijemput, Allah akan jemput kita, sama ada kita senang atau susah. Tapi janganlah duit kita joli habis, lepas tu doa, ya Allah, pergilah Mekah, simpan langsung, tidak. Itu tak ada usaha langsung. Usaha dulu, simpan dalam tabung apa semua, sambil-sambil terus berdoa. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, kata Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh, buktikan kesungguhan dulu dengan menyimpan, dengan menabung, buktikan kesungguhan, lanahdiyanahum subulana, Allah akan buka jalan. Allah bukan buka lorong untuk memudahkan kita sampai kepada Allah, insya-Allah. Ada lagi soalan? Tadi dah habis dah? Ya. Muka surat 1. Ya. Dalam kalimah tu masuk. Alhamdulillahirabbil alamin ni masuk. Semua puji tu semua datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Walaupun Allah dalam ayat ni kata alam tu semua Allah puji pada Allah balik. Sebab hebatnya alam tu pun siapa yang buat? Allah juga. Jadi tak ada sesinggah pun makhluk ni lalu gitu je. Dia gitu je. Boleh? Habis dah? Jadi cukup sekadar tu pada pagi ni, dan insya-Allah dengan izin Allah kita akan bertemu pada kuliah seterusnya, jika diizinkan Allah. Moga-mogalah Allah beri kita kesempatan hidup. Kalau boleh sampailah kita masuk kepada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ni sama-samalah saya nasihatkan diri saya sama, kita tanam azam daripada sekarang, betul-betul kita nak buat kali ni biar jadi betul. Kita nak berubah betul-betul Ramadan ni, buat amal betul-betul. Kalau boleh kita nekat tak nak putus tarawih, dan kemudian kita nekat nak jaga mulut, jangan cakap banyak-banyak, jangan cakap lebih-lebih, takut nanti jadi ngumpat dan sebagainya dalam bulan puasa. Mata kita jaga, jangan tengok benda tak elok, dan kita nekat betul. Dan kalau siapa yang ada nak tanam azam untuk dapat khatam Quran, kita buat. Saya bagi formula dia, satu juzuk lebih kurang 20 muka surat. 20 muka surat. 20 kita bahagi 5 waktu semayang. Maka satu waktu semayang 4 muka. 4 muka pun nampak banyak lagi. Jadi kita pecah lagi 2, jadi 2 muka sahaja. Jadi macam mana nak buat?
kita siap awal-awal sebelum semayang, kita baca 2 muka dulu. 2 muka satu helai je. Sekejap je. Baca. Kan? Lepas tu lepas semayang, duduk-duduk sekejap, abah habis doa, baca lagi 2 muka. Kita buat 5 waktu, satu hari kita dapat 1 juzuk. 30 hari 30 juzuk, insya-Allah. Dapat khatam Quran dalam bulan Ramadan. Besar pahala ganjaran dia. Okey. Baik, jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.